Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel, guys. So in this video kita nak sama cerita pasal apa yang kita nampak di chart iris, dan kita nak sentuh sikit in terms of fundamental. Like always, disclaimer, this is not buy call, this is not recommendation of stock. Okay, right, kita tak nak banyak cakap kali ni, kita nak jump into the topic sebab banyak juga saya rasa kita nak nak share sikit lah apa yang kita nampak. Okay, sebelum tu kita nak sentuh sikit in terms of fundamental. Right guys, siapa yang follow channel ni dari awal, dan saya banyak kali dah pun cakap, channel ni, the purpose of this channel untuk kita share our own journey, macam mana kita boleh dari law. Banyak kali terpaksa cakap sebab takut nanti ada orang cakap aku buat macam ni boleh je, faham tak? Aku buy on rumor, sell on news boleh je sebab kita nak cerita pasal benda tu. So apa yang kita nak cerita ni, apa yang kita buat sendiri dan berkesan untuk kita. Kalau berkesan untuk orang lain, tak berkesan untuk orang lain, maybe tak tahulah kan. Okay, ni kita sendiri sebab kita macam kita pernah cakap, kita tak pakar lagi untuk kita nak cakap something, right? So kita just nak share boleh, siapa-siapa pun boleh share, betul? So kita nak cerita pasal news tu sebab ramai orang duk cakap pada past few days, Iris awak project ni lah, so adakah akan limit up, adakah akan ni, right? Kita nak ulas sikit apa yang kita nampak. Macam ni, siapa yang follow pun dari awal, saya rasa tak pernah pun saya sebut antara faktor yang menyebabkan alhamdulillah kita konsisten disebabkan news. Dan benda ni juga saya akan buat insyaAllah one specific video about saya terlampau mengharapkan news dan benda tu menyebabkan saya rugi. Okay, kenapa guys saya nak cerita? Pengalaman saya sendiri, bila saya terlampau depends on news, right, saya tend to be biased tau. Apa maksud bias ni? Maksudnya contoh, kita dah tahu dah chart tu tak berapa nak bagus. Contoh in terms of chart, pergerakan harga dah tak bagus sangat. Tapi bila kita nampak ada good news yang keluar, contoh pasal macam saya pernah kena HWGB, disebabkan news tu saja you beli, right? So benda tu is not a good thing sebab apa yang saya share dekat, saya dah share sebab time tu ramai orang duk kecoh pasal Iris, apa akan jadi ada menantu Muhyiddin lah. Okay, you guys terlampau bothered tau. Bila you guys terlampau bothered, you guys akan pening sendiri. Okay, saya ada share dekat grup Sembang Saham. Yang ni saya tak tahu kenapa 2 hour sebab tempat saya share Sabtu 30 Januari. Saya cakap kat sini, Bismillah, just nak kongsi something yang saya belajar sebagai ilmu, price discount everything, you guys boleh baca kat situ. Okay, saya tak nak nanti terlampau panjang pula video ni. Okay, you guys boleh baca kat situ. Right, apa maksud dia kat situ ya? You guys boleh pause dan baca. Apa maksud saya dekat post saya ni, right? Apa yang saya nak cakap, jangan terlampau bothered by news, dan benda ni juga menyebabkan saya banyak rugi time awal-awal. Kenapa? Pergerakan harga saham dia dah gerak dulu sebelum news tu keluar. You faham tak? Maksudnya, contoh case kita ambil Top Glove, right? Bila contohlah next week keluar, right, harga tu dah bergerak dulu this week, ataupun orang dah jangkakan pun yang Top Glove akan untung contoh, dan bila benda tu keluar, right, make sense lah untuk harga tak naik pun, right, ataupun harga jatuh, right, ataupun harga tak bergerak. Okay, make sense lah kalau kita fikir pun sebab orang dah memang jangkakan benda tu berlaku. Okay, dan satu lagi contoh kes kita ambil Iris. Sebab time ni ramai duk cakap pasal Iris. Kita dah cakap banyak kali, right? Kalau you betul-betul nak fokus, insyaAllah you nak konsisten buat duit, nak dapat pendapatan lebih daripada dunia saham, fokuskan ke ilmu fundamental dan technical. Apa maksud fundamental ni? Okay, company tu dia buat apa? Okay, kenapa you perlu tahu? Contoh saya sendiri, saya trader, saya tak nak simpan company lama pun, tapi ada orang cakap technical 100%. For me sendiri, no. I don't agree on that. Kenapa? Sebab dia yang cakap kalau you nak trade, you tak nak simpan company, saham tu lama. Kenapa you perlu kaji fundamental dia? Okay, you guys, one thing, saya kena share juga benda ni sikit. Even though you tak nak simpan counter tu lama, you kena juga tahu sebab apa. Satu, untuk saya sendiri, okay, pengalaman saya sendiri, you kena tahu sektor dia apa, right? Contoh, healthcare punya sektor, saya suka ambil Healthcare Tiwa. Dan obviously kalau saya nak trade Healthcare Tiwa hari tu, saya kenalah tahu Healthcare Tiwa ni dia buat apa, faham tak? Dia akan ikut saham apa. Itu fundamental, right? Dia buat apa? Itu adalah fundamental, ilmu fundamental. Obviously you kena tahu juga adakah saham ni apa dia buat. Sikit-sikit lah, sikit. You tak perlu pun nak kaji mendalam sangat lah kalau in terms of you nak trade saham tu dalam in terms of being a trader lah. Okay, so kita nak
So to conclude apa yang saya nak cakap tadi, pesanan untuk diri sendiri juga, jangan terlampau bothered by news, jangan terlampau bothered by news. Fokuskan ilmu you dekat FA dengan TA, right? Okay, itu saja. Okay guys, like kita dah pernah cakap during our past videos, once we reach 500 subs, kita akan buat group, right? Group tu saya seorang je boleh post. Saya dah cakap team kita je boleh post. Dan dalam group tu kita akan bagi satu paling penting, okay, additional information daripada every video yang kita upload, right? Apa yang saya cakap tadi, ni apa yang saya cakap tadi, okay, ni lah saya masukkan tadi, okay, contoh, okay, dan apa yang kita nampak dekat market, contoh, you know, jangan contohlah, insyaAllah jangan terlampau takut sebab macam ni, saya sendiri time saya trade, saya akan tulis saya akan ada macam diary untuk saya sendiri. So why not, daripada instead of aku sendiri manfaat untuk diri aku je, why not aku sharekan kat orang, right? So kalau you rasa tak value group tu, you boleh lah you tak perlu dah masuk, okay? Sebab saya lebih kepada nak, you know, nak macam share kan tau, macam jangan buat macam ni nanti lost, macam nak cakap diri sendiri juga sebenarnya. Sebab guys, to tell you the truth, hari ni pun saya cakap awal pagi tadi saya rugi, okay, saya cakap awal, pagi tadi saya rugi, okay, dan insyaAllah nanti saya akan cerita kenapa, right? Sebab kita nak banyak masa, maybe dalam group tu nanti kita boleh share lah kenapa saya rugi tadi kan, contoh. Okay, saya terus terang, pagi tadi saya rugi, tapi petang ni Alhamdulillah, petang tadi sebelum market close, Alhamdulillah dapat cover terus, rugi pagi tadi dan lagi untung, okay, dan kita pun insyaAllah akan explain, so maybe dalam group tu lah. Dan last week pun ada je rugi guys, bukan trade ni tak ada rugi, ada rugi, right? Tapi as long as you tahu, insyaAllah you pandai, you faham, okay, kenapa aku rugi ni, sebab tu kita share dekat channel ni, kenapa rugi, at least maybe, you know, maybe disebabkan saya kongsi, you tak perlu pun, you know, experience benda yang saya experience. Sebab kadang saya sendiri buat benda yang sama lagi. Itulah, that's the problem. Saya share benda ni kat YouTube, right? Kadang saya pun buat benda tu kat diri sendiri. Kadang-kadang adik saya gelak kat saya, kenapa buat? Sebab kadang that's his emotion. Sebab tu, you know, kita kena pandai kawal modal, you know. At least kalau you buat salah, tak banyak rugi, contoh. In terms of that lah. Tapi benda tu biasa guys, as long as you tahu apa salah you, you know, improvekan, keep on improving. Sebab saya sendiri pun banyak rugi, dan terus senang saya cakap, tapi setiap kali saya rugi tu saya belajar something new, dan next trade tu insyaAllah akan jadi better, you know, a better punya trade lah. So that is about it. Dan guys, ramai PM saya pasal you know, you tak buat kelas ke, right? Ada ramai yang you know, orang yang berminat lah kan, okay, nak belajar. Okay, macam ni guys, saya banyak kali dah cakap, saya bukan pakar, expert, right? Saya bukan expert, saya am a law student, right? Tak ada background langsung in finance. Yes, saya memang suka kira-kira dari dulu, tapi I'm not an expert apa semua. Dan memang ada juga insyaAllah, memang in future insyaAllah memang jadi remiser juga, memang minat sangat-sangat dengan dunia saham ni. Cuma in terms of nak buat kelas tu, maybe in future insyaAllah, right? Why not kalau boleh manfaatkan orang lain kan? Why not? So for now, you know, Telegram group tu dulu, right? You know, siapa yang berminat dengan, you know, apa yang kita kongsi ni, masuk dulu, right? Dan tengok dulu, maybe kalau kita tiba-tiba rasa macam insyaAllah, okay, kita dah ready nak share ni, dan maybe kita akan announce lah dalam tu, right? Tapi for now belum lagi, okay? Dan insyaAllah lah, siapa yang betul-betul nak belajar, you know, nak terus belajar, boleh pergi, you know, website Zam Saham, just search kat Facebook Zam Saham, dia ada buat kelas, right? Tu lagi hebat. So boleh je pergi. Kita kongsi dulu, right? Maybe insyaAllah in future, maybe, you know, kita buat, right? So that is about that, okay? Right, jumping to our main topic, right? Pasal chart iris, sebab kita terpaksa juga bagi introduction ni, sebab takkan kita nak buat video asing kan, right? Okay guys, in terms of technical, apa yang kita nampak daripada chart iris macam ni, like I always say that I'm not a big fan of having banyak group ni, right? Dan saya pun jarang sangat-sangat baca group, sebab benda tu kadang boleh bother saya, right? Saya lebih kepada fokus, aku dah buat macam ni, aku nak buat ni. Sebab tu saya tak nak buat group tu, nanti group saya buat tu pun saya tak nak buat terbuka. Nanti bila ramai orang cakap, banyak macam-macam, ada opinion ni, which is for me is not a good thing lah. Melainkan kalau masing-masing dah ada ilmu, you know, fundamental dan technical yang kukuh, right? Tapi kadang yang cakap tu dia pun tak ada lagi yang kukuh. So benda tu akan jadi problem lah kepada orang-orang yang tak faham sangat, right? So
Ramai duk cakap apa jadi kat Iris ni, tak dapat projek ke, you know, dah akan menuju balik ke 20 sen, you know, things like that. Guys, saya selalu pesan diri saya sendiri, you know, kau jangan terlampau bothered dengan news, right? Jangan terlampau bothered dengan news. Sebab kau ingat tak, setiap kali kau terlampau bothered dengan news, kau akan rugi. Kau akan rugi, right? Dan kau fokus je dekat ilmu FA dan TA kau dah kaji. Kau dah kaji semalaman kau dah kaji counter ni semalam. Kenapa tiba-tiba ada satu orang ni cakap macam ni, news ni, kau perlu bothered by that? Sebab harga tu pun bergerak, dah absorb pun news tu sebenarnya, okay? So saya selalu pesan, sebab kadang kita pun takut lagi-lagi kalau kita masuk banyak, tiba-tiba ada news buruk keluar, obviously juga takut juga, okay? So saya akan pesan macam tu. Sebab tu saya buat channel ni pun, nampak, nak pesan diri sendiri lagi. Jangan terlampau bothered, fokus dekat FA dan TA. Apa you nampak sekarang dekat in terms of technical? Ramai duk cakap, you know, dia pergi apa? For me sendiri, apa yang saya nampak lah, masih uptrend. Okay? In order untuk dia nak menunjukkan paling-paling, you know, syarat awal yang dia nak tukar trend, dia at least kena break, you know, trend line ni, which is belum lagi sebenarnya. Itu satu. Dan kedua, kalau you tengok video pas kita dah buat support pun. Kalau you perasan, you tengok balik video yang Iris Part 1 kita dah buat pun support sebenarnya. Ingat tak yang kita buat macam ni, right? Kan? Tak cantik pula. Okay. Yang kita buat macam ni, kan? Ada kita buat macam ni, dan kita buat macam ni, dan kita buat macam ni, kena ulang balik. Dan kita buat macam ni, dan kita buat macam ni, kan? Ada buat macam ni, ingat tak? Yang ni 62 sen tu kan? 620 kan? Yang ni yang first break tu kan? Ni 245, ingat? Tengok balik previous video kita. Kita dah buat, bukan kita dah buat dah. You pun mesti dah kaji, betul? Ni 60 sen kan? 62 sen kan? Yang ni 450. Kita sendiri dah cakap, macam kat diri saya sendiri lah juga. Sebab saya jujur lah, saya pun sebenarnya nak enter Iris pagi tadi, time TO tu. Tapi kenapa saya tak jadi? Satu, sebab dia tak berjaya pecah 450. Tengok balik video yang lepas, part 1 kita. Itu satu, right? Dan kedua, in order untuk dia nak menunjukkan dia jatuh lagi ke 245 paling-paling, saham ni guys, saham yang sihat, dia takkan jatuh daripada 60 sen ni pop dia jatuh. Tak. Dia akan jatuh macam ni, nampak? So in order untuk, kalau you nak cakap dia boleh pergi 245 ni, okay, syarat pertama dia nak pergi 245 ni, dia kena pecah 360 dulu. Kita dah buat kat previous video, tengok balik. Okay? Selagi dia tak pecah 360 ni, mana bukti you? Ni saya selalu cakap dengan diri saya lah, mana bukti you nak cakap dia boleh pergi 245? Sebab kadang kita terlampau takut tau, dia ni cakap ni, cakap ni. Dia masih trend lah, dia masih buat higher high, high low, right? Higher high. Okay? Ni tadi kan, ni pagi tadi kan. Dia pergi sini kan. Dan dia tak berjaya, dia di tengah dekat sini kan sekarang. Masih dikira high low, betul? Cuba you kaji balik. Ni saya nak cakap diri saya juga sebenarnya, sebab saya pagi tadi pun saya buat benda ni. Memang saya buat benda ni sebab saya nak masuk Iris pagi tadi 450. Tapi sebabkan saya nampak satu dia tak berjaya break 450. Okay, yes, dia pecah 450. Okay, saya tahu dia sentuh jap. Kita tengok terus. Yes, nampak? Kalau as you guys can see, the high dia 455. Right. Tapi guys, kalau you tak biasa main breakout, there's more to it tau. Dia bukan setakat pecah je boleh masuk. Ada ramai orang tanya saya, boleh ke masuk terus Iris 450 kalau pecah? It's not as simple as that. Guys, okay, you nak trade breakout ni, there's more to it, which is kalau you baru, elakkanlah for me. Kalau you baru. Sebab dia satu selalu jadi false breakout. Okay, you kena identify lah, you know, false breakout semua tu macam mana. Ada dia punya cara-cara dia. Satu macam salah satu contoh dia, you know, tunggu dia close dulu, right? Ataupun volume yang strong untuk tunjuk dia genuine breakout, right? As you guys can see here, memang volume merah pun. So logik lah jatuh ni. Okay. Dan dia masih buat, alright? Saya tak nak bagi, ni bukan pendapat, ni apa yang saya nampak sendiri. Okay, saya akan start, you know, nak tahu, saya akan start nampak dia tukar trend bila dia pecah, at least paling-paling dia kena pecah trend line ni dekat area nampak 340 macam tu, then only, okay, maybe dia akan pergi 245. Selagi dia tak pecah kat sini, right, tak ada bukti pun yang you cakap dia nak pergi 20 sen ke apa. Sebab saham yang sihat, dia bergerak dalam bentuk zigzag, right? Dia akan naik dan dia akan jatuh zigzag dan dia akan naik balik dengan syarat dia akan rehat. As you guys can see here, nampak lama air dia sihat, paling kosong. Okay, you anggap news apa-apa yang keluar, you tak nak bothered by news apa-apa yang keluar, anggap news semua tu, tak apalah. Maybe siapa nak invest ke penting kot. Like saya sendiri pun, saya cakap terang, saya memang I'm not a good, saya tak
jarang simpan saham lama. Okay. Selalu kalau saya nampak dia dah uptrend tu, dekat area resistance tu saya akan jual terus. Macam area resistance hari tu kita dah jual dan kita nak masuk balik pagi tadi. Okay, kita nak masuk balik kalau dia strong close atas 450 dan dia tak berjaya kat sini. Right? Sebab kalau you guys nampak pun dekat sini cantik ni. Saya rasa ada, mesti you dah belajar kan pattern cup and apa. Yang tu insya-Allah kita akan settle. Right? As you guys can see here, bila dia break ni, dia ada potential untuk buat cup yang baru. Ni cup dia. Right? Dan insya-Allah dia akan menuju ke 620 kalau dia berjaya pecah 450 ni. The thing is dia tak berjaya pecah 450, obviously dia akan berehat seketika, right? Dengan syarat untuk in order untuk dia nak menunjukkan dia ada energi lagi untuk naik balikkan 450. Saya cakap dengan diri saya sendiri, dia kena wajib menunjukkan yang ada strong support dekat 360, which you guys can see here. Dia pecah sekejap kat sini, right? Tapi dia masih tak pecah trend line. You guys can see over there, right? So bila saya nampak benda macam ni, one thing, tapi saya dah tak ada position Iris. Okay, satu saya nampak insya-Allah peluang dekat siapa yang belum masuk, right? It's always a peluang guys. Bila you nampak high dengan high low ni, apa yang saya sendiri buat lah, right? You nampak saham high low, betul? Okay, ramai orang kejar kat sini. Ni Iris punya 450. Ni ramai orang kejar kat sini. Memang nampak sangat ramai. Pagi tadi saya pun nampak masuk. Saya pun sendiri nak masuk sebenarnya. Okay, saya pun sendiri nak masuk. Okay, tapi bila dia pull back dekat sini, ni ramai orang jual. Ramai orang jual kat sini. Nanti you tengok dah sampai 360 ke apa, ramai orang duk jual. Sebenarnya yang saya selalu buat kat Iris, okay, bila you masuk dekat sini, satu risiko you rendah. Okay, satu risiko you rendah. Okay, obviously insya-Allah kalau dia menunjukkan selagi dia tak pecah support ni, contoh kan, obviously dia tak menunjukkan lagi penukaran trend kat sini, betul kan? Kedua, obviously emotion you akan tenang sebab you tak kejar harga, betul? Okay, sebab you tak kejar harga. Bila you kat sini, you kat puncak tau, nampak dia naik ni pun tegak. Okay, so you akan tend to panic. The moment dia gostan macam ni, you akan cut loss terus. Mesti ada yang cut loss ni, saya rasa ni. Okay, so sebab tu bila you masuk dekat high, saya dah cakap pun dekat Dinex. Contoh kita tengok Dinex, you see, dia masih, nampak, dia masih bertahan pun. Kita I'm hope, tak boleh lah cakap I'm hoping kan, orang yang pegang tak suka lah nanti. Macam contoh Dinex ni, bila dia jatuh let's say lah 250 ke, intai peluang, intai. Bagi intai, saya sendiri lah cakap dia sendiri, intai. Ni intai. Bukan time dia dah pancak kat sini. Dia sebenarnya tak tahulah saya nak cakap salah ke apa. Sebab saya perasan lah lagi-lagi kat Iris, bila dia tengah naik-naik tu, normally dia memang akan rehat. Sebab tu saya memang jarang kejar Iris time dia naik tu. Bila dia akan pull back sikit, sebab saya pernah kena sekali dekat Iris, saya masuk time breakout. Dia memang Iris ni dia breakout dan dia akan rehat jap. Why not you masuk time dia rehat tu? Sebab kalau you nampak pun dia jarang tau naik dia macam, sebab orang selalu kejar breakout ni dia takut tertinggal bas, betul? Kalau you tengok Iris, dia tak buat perangai macam tu, nampak? Okay, naik rehat jap, naik rehat jap, naik rehat jap, dia tak naik dekat sini lah. Dekat sini lah yang dia naik. Yang ni pun saya rasa, ni saya tinggal ke tak ingat. Yang ni pun rasanya banyak agak tertinggal ni, sebab dia bila dia naik tu, saya tak suka pattern dia macam tu. Dia macam you macam terkejar-kejar tau nak masuk. Why not you tunggu dia rehat jap kan? Dia dah macam tak gerak sangat, dah tak volatile sangat, dia masuk. Kalau you perasan pun volume Iris banyak. Tengok tu 6 juta, menunjukkan dia terlampau volatile. So macam saya pernah cakap lah, sebenarnya tak tahulah untuk saya sendiri lah, macam lagi volatile counter tu sebenarnya lagi bahaya untuk diri saya sendirilah. So melainkan kalau you dah masuk awal lah. Kalau you dah masuk awal, you tak nak takut apa pun kan. Kalau siapa masuk geng-geng yang masuk 36, saya rasa ramai yang masuk geng 36 ni, yang masuk kat area sini kan, hari tu kan, ramai yang masuk kat sini. Saya pun masuk sini. Saya pun masuk dalam 370. So itulah guys yang saya nak sampaikan dekat Chai Iris, yang apa yang saya nampak. So macam advice pada diri saya sendiri juga, right? Sebab saya pun banyak lagi nak trading sebenarnya. Saya I'm very active ni trading, right? Macam ni fokus lah dekat counter. Sebab saya selalu pun juga bila you dah fokus lah dekat Dinex Iris contoh kan, dengan satu lagi CPA kan, kita dah buat dah contoh counter ni kan. Kenapa yang tiba-tiba bila nampak Vivocom naik, tiba-tiba nak beli pula Vivocom. Itulah masalah saya pun. So itulah, fokus je guys, fokus, percaya ilmu you.
Dan tu je lah yang saya nak cakap. Sorry video panjang, memang panjang, saya tahu video ni agak panjang. Okay, but hopefully you guys dapat value. Right, sebab kita update pun video bukan everyday kan. So bila kita tak upload video tu, you bosan-bosan ni tengok lah. Okay, right, dan like always guys, kalau manfaat sharekan kat kawan-kawan, kalau you faham, dia tak faham, kongsikan kat dia. Right, insyaAllah once we reach our 500 sub, kita akan buat group, kita akan sharekan apa yang kita ada. Okay, I think that's about it in this video guys. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Bye.